setelah berlakunya salah faham terhadap istilah wahdatul wujud ni, bila berlaku dah salah faham, maka ulama-ulama kita mulalah menjelaskan dalam kitab. Antaranya yang kita temui kalau di Terengganu kita ni, ulama besar kita dulu kau Tok Guru Paluh lah, dia ada kitab, satu kitab besar dia Ma'arijul Lafaz. Dalam tu dia nyata, dia beritahu wahdatul wujud ni ada dua versi. Satu versi muhakkikin, dan itulah yang sebetulnya daripada yang dapat dipaham daripada istilah tu sendiri, perkataan tu sendiri. Tapi oleh kerana sudah ada tafsiran-tafsiran yang lain daripada itu, disebut juga ada satu versi lagi wahdatul wujud dengan mana di sisi mulhidin, kelompok-kelompok mulhid, iaitu yang memahami istilah ni dengan makna bukan keesaan Tuhan, tapi Tuhan bersatu dengan makhluk. Padahal perkataan itu sendiri tak bawa ke situ. Jadi oleh kerana berlaku dah benda ni, maka ulama kita ambil kira sehingga mereka sebut wahdatul wujud indal muhakkikin satu, wahdatul wujud indal mulhidin, di sisi golongan kelompok mulhid satu lagi. Tapi tetap mereka namakan sebagai wahdatul wujud. Baik. Sekarang saya nak pergi kepada istilah ni dulu. Istilah wahdah al-wujud ini. Mari mana istilah, apa pengertian daripada wahdah al-wujud ni? Apa benda istilah-istilah ni? Baik. Ternyata bahawa perkataan wahdah ni memang diguna pakai oleh ulama-ulama tasawuf dalam kitab-kitab mereka dalam menjelaskan tentang bab ketuhanan. Diguna pakai. Sebab tu saya tak nak bahas panjang tentang siapa pemulanya tu, kerana masih lagi kekeliruan ataupun ulama berbeza pendapat dan menentukan orang yang mula-mula guna istilah ni. Tapi yang nyata sekarang dalam kitab-kitab tasawuf ada perkataan wahdah ni. Dalam membahaskan tentang aspek ketuhanan. Sama ada kitab Arab ke ataupun kitab Melayu. Kalau kitab Melayu tengok Durrun Nafis lah. Durrun Nafis, dan kitab-kitab Arab pun dalam Haqaiq pun ada guna istilah ni. Dan sebagainya, kitab-kitab lain lagi banyak. Jadi yang penting kitab wahdah diguna dalam kitab-kitab tasawuf. Cuma wahdah, perkataan wahdah yang mereka guna tu dengan erti keesaan. Dan dia mencakupi wahdah af'al, yakni keesaan sifat Tuhan. Wahdah sifat, keesaan sifat Tuhan. Kemudian wahdah zat, keesaan zat Tuhan. Jadi wahdah yang mereka pakai ni, tengok, kepada af'al, kepada sifat, kepada zat. Jadi wahdah ini adalah dengan erti keesaan. Cuma kalau kita tengok dalam kitab-kitab tasawuf, mereka ada setengah tu wahdah af'al ni, keesaan Tuhan pada perbuatannya, dengan makna segala apa yang berlaku pada makhluk ini, pembuat sebenarnya adalah Allah. Yakni semua itu berlaku dengan kudrat dia dan kehendak iradat dia. Bahasa mudah. Apa-apa yang berlaku pada alam semesta ni, pada makhluk semuanya ni. Itu wahdatul af'al ni. Cuma dalam setengah kitab tasawuf, mereka guna istilah lain sikit, ada setengahnya. Wahdah af'al ni mereka guna istilah wahidiyah. Tapi tak lagi daripada perkataan wahid tadi tu. Daripada asal perkataan waw, ha, da, dal tu, tak lagi daripada tu. Jadi ada yang guna perkataan wahidiyah merujuk kepada wahdah af'al. Kemudian tentang wahdah sifat pula, mereka guna perkataan yang samalah, wahdatus sifat. Istilah wahdah mereka kekalkan. Ada setengahnya itu tentang wahdah zat ni, tentang keesaan zat Allah Ta'ala ni, mereka guna istilah lain, ahadiyah. Tapi perkataan-perkataan tadi tu sumbernya serupa. Punca dia serupa. Yang mana penggunaan mereka terhadap perkataan wahdah ni semuanya merujuk kepada pengertian keesaan. Keesaan. Sama ada sifatnya, af'alnya, sifatnya atau zatnya. Jadi timbul istilah wahdatul wujud itu adalah merujuk kepada keesaan zat Allah. Salah satu daripada cabang-cabang wahdah ni. Okey. Baik. Baik, sekarang perkataan wahdah itu maksudnya. Keesaan. Keesaan. Dia bukan bermaksud penyatuan. Jangan terima penyatuan. Kalau penyatuan itu, istilah Arabnya orang panggil wahdah, orang panggil ittihad. Dalam usuluddin, antara ajaran-ajaran sesat, disebut fahaman-fahaman sesat, adanya fahaman ittihad dan hulul. Ittihad, itu penyatuan. Kalau sekiranya yang dimaksudkan Tuhan itu bersatu dengan makhluk, sehingga Tuhan jadi makhluk, makhluk jadi Tuhan. Itu orang tak panggil wahdah, orang panggil ittihad. Kalau dengan makna itu. Bukan wahdah. Ataupun yang dikendaki dengan makna
wujud Tuhan dengan wujud makhluk ni serupa, sama tarah. Sama tarahnya wujud ni. Wujud Tuhan, wujud makhluk, sama je. Yang ini pula, perkataan yang lebih sesuai, lebih tepat untuk menyebutnya disebut wahdatul mawjudat, bukan wahdatul wujud. Tengok dari segi istilah tadi tu. Tengok. Kalau kita cuba nak memahamkan kalimah ini dengan makna Tuhan bersatu makhluk, perkataannya bukan wahdah, tapi ittihad. Dan kalau kita nak beri kefahaman bahawa wujud Tuhan, wujud makhluk ni sama je, setaraf je, sama saja, itu wahdatul mawjudat. Baik. Baik, sekarang saya nak bahas sikit tentang perkataan wujud pula. Al-wujud, wahdah al-wujud. Kita nak tengok dari segi aspek penggunaan bahasa istilah sudah ada. Tak boleh pergi dari segi karya, kata-kata itu panjang cerita. Kita tengok dari segi penggunaan perkataan, istilah tu sendiri. Apa maksud daripada istilah tu? Baik, perkataan al-wujud. Kalau kita tengok perkataan al-wujud ini, tengok kitab Usuluddin lah. Usuluddin. Di antara antara Al-Asy'ari, Al-Maturidi dan sebagainya, ada perbezaan. Mereka ni khilaf. Apakah wujud itu sama dengan zat atau lain? Jadi khilaf ni kadang-kadang orang kita pening baca. Padahal khilaf tu khilaf lafzi, maksud khilaf dari segi bahasa je. Tapi orang kita pening. Tapi oleh kerana benda ni sebut dalam kitab, ngaji jugalah. Apa beza antara zat dengan sifat. Akhir sekali tak faham-faham. Pening. Jadi hak tu tak apalah. Cuma nak kabarnya, aspek bahasan-bahasan seperti ini ni bukan lagi taraf fardu ain, tapi disebut dalam kitab-kitab yang kecil-kecil yang membahaskan tentang usuluddin tu. Disebut. Jadi orang kita kadang-kadang jadi keliru sikit situ. Keliru guanya. Dia mengaji tentang wujud Tuhan, dia tak faham juga ni. Minta berlindung dengan Allah lah. Padahal membahaskan aspek ini bukan taraf fardu ain, membahaskan tentang wujud Allah tu, itu memang fardu ain, benda yang wajib kita tahu. Tapi tentang teknikal istilah ni, perincian dia tu bukan taraf fardu ain. Cuma saya nak beritahu ada kekeliruan di kalangan sebahagian sahabat-sahabat kita. Kadang-kadang bila dia tak faham ngaji benda ni, dia berasa tak selesai fardu ain dia. Jadi dia ragu sendiri tentang akidah dia. Ini minta berlindung dengan Allah. Baik. Wujud ni. Jadi setengah sebahagian di antara mereka itu ada yang menyamakan antara wujud dengan zat. Jadi wujud dan zat itu benda yang sama. Jadi al-wujud sama dengan zat Tuhan. Sebahagian lagi pula dia kata beza antara wujud dengan zat. Sebab tu zat mereka guna perkataan lain, al-mawjud. Zat yang bersifat dengan wujud. Nak bezakan. Kerana wujud itu merupakan hal bagi zat tersebut. Jadi mereka namakan zat yang bersifat wujud itu sebagai al-mawjud. Jadi ini khilaf di antara mereka, tak apalah. Tapi kita nak ambil perkataan al-wujud tadi tu. Atas kelompok alim ulama yang kata wujud itu sama dengan zat, inilah di sini. Bila sebut wahdatul wujud, dengan arti wahdatul zat, keesaan zat Allah. Keesaan zat Allah. Itu yang perlu kita faham daripada perkataan tu. Baik, sekarang bila timbul istilah ni, wahdatul wujud ni, kalau kita nak tengok dari aspek lain, dia kalau orang ngaji bahasa Arab dari sudut idhafahnya, wahdah al-wujud, keesaan zat. Kalau nak ambil bahasa lebih mudah sikit, tukar dia pada sifat. Maka inilah yang digunakan oleh almarhum Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar dulu. Kerana serabut sangat, orang serabut pening orang duk bolok-bolok ni, wahdatul wujud tu je, dia tukar kepada bentuk ayat yang lain. Daripada wahdatul wujud pada idhafah, tukar kepada sifat mausuf, iaitu al-wujud al-wahid. Yang wujud yang maha esa, al-wujud al-wahid. Jadi al-wujud al-wahid itu adalah sama dengan wahdah al-wujud. Cuma terma dari segi bahasa tukar daripada bentuk idhafah kepada bentuk sifat dan mausuf ni. Tapi kefahamannya macam tu. Ini diguna pakai antara ulama-ulama yang menggunakan istilah ini adalah seperti yang saya sebut tadi, Syekh Abdul Halim Mahmud bekas Syekhul Azhar dulu. Baik, maka sebab itulah setelah berlakunya salah faham terhadap istilah wahdatul wujud ni, bila berlaku dah salah faham, maka ulama-ulama kita mulalah menjelaskan dalam kitab.
Antaranya yang kita temui kalau di Terengganu kita ni, ulama besar kita dulu kak, Tok Guru Paluh lah. Dia ada satu kitab besar dia, Ma'arijul Lafaz. Dalam tu dia nyata, dia beritahu. Wahdatul Wujud ni ada dua versi. Satu versi muhakkikin. Dan itulah yang sebetulnya daripada yang dapat dipaham daripada istilah tu sendiri, perkataan tu sendiri. Tapi oleh kerana sudah ada tafsiran-tafsiran yang lain daripada itu, disebut juga. Ada satu versi lagi, Wahdatul Wujud dengan mana di sisi mulhidin, kelompok-kelompok mulhid. Iaitu yang memahami istilah ni dengan makna bukan keesaan Tuhan, tapi Tuhan bersatu dengan makhluk. Padahal perkataan itu sendiri tak bawa ke situ. Jadi oleh kerana berlaku dah benda ni, maka ulama kita ambil kira sehingga mereka sebut Wahdatul Wujud indal muhakkikin satu, Wahdatul Wujud indal mulhidin, di sisi golongan kelompok mulhid satu lagi. Tapi tetap mereka namakan sebagai Wahdatul Wujud. Okay. Jelas dari segi itu. Kodok-kodok lah lebih kurang. Baik.